Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzat Zain dalam rancangan Banteras COVID-19 di mana kita akan berkongsikan dengan anda info-info terkini tentang virus COVID-19. Di seluruh dunia ia merentas pada setiap orang ia cuba dekati tanpa kita sedari. Halus, halimunan dan tidak dapat dilihat di mata kasar. Itulah gambaran yang dapat digambarkan terhadap virus kejam ini. Namun dengan kerjasama daripada semua pihak iaitu kerajaan, Barisan Hadapan dan seluruh rakyat Malaysia, kita pasti dapat menumpaskan virus kejam ini satu hari nanti. Kita saksikan paparan yang telah kami sediakan, update terkini dari pihak KKM dan kisah COVID-19 di luar negara. Sehingga Jun 2021, Malaysia telah menghadapi pandemik COVID-19 selama 18 bulan lamanya. Kumulatif kes COVID-19 adalah melebihi hingga 0.5 juta iaitu sebanyak 633,891 kes. Ini menjadikan kes aktif yang masih dalam rawatan dan pemantauan adalah sebanyak 81,575 di seluruh negara. Walaupun penurunan kes baru compare daripada minggu lepas, apa yang menyumbangkan adalah kadar penggunaan katil-katil di hospital dan ICU melebihi pada 100% kapasiti. Dengan juga kes kematian yang dicatatkan pada 9 Jun adalah sebanyak 75 kes. Setakat ini jumlah kluster yang didaftarkan adalah sebanyak 2,400. Dan pada 9 Jun, kluster baharu yang dilaporkan adalah 15 kluster, yang mana 13 daripadanya adalah kluster tempat kerja. Dan daripada kluster tempat kerja ini, subsektor yang menyumbang kepada kluster tempat kerja adalah sektor pembuatan dan penghilangan iaitu sebanyak 50%. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kluster tempat kerja ini adalah satu faktor persekitaran dan juga tempat tinggal pekerja itu sendiri. Satu kajian menyatakan bahawa virus COVID ini boleh berada di udara dengan jangka masa yang panjang dan juga boleh merebak antara 2 hingga 6 meter jika di tempat yang tertutup. Oleh itu, kerjasama semua pihak diperlukan untuk memastikan transmisi ataupun jangkitan di tempat kerja diberhentikan, iaitu majikan itu sendiri haruslah memainkan peranan penting untuk menyediakan tempat kerja yang kondusif, yang selamat dan juga mempunyai pengendaraan yang baik. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Wuhan, sebuah bandar di China dengan penduduk berjumlah 11 juta orang. Bandar yang menyaksikan kes kematian pertama di dunia berkaitan COVID-19. Pada 23 Januari 2020, 2 hari sebelum kerajaan Tahun Baru Cina, Wuhan sepi berikutan perintah kuarantin yang ketat. Sehingga 17 April 2020, sejumlah 3,869 kematian direkodkan. Tapi sejak itu, tiada kes berkaitan kematian disebabkan COVID-19 dilaporkan. Wuhan adalah cerita kejayaan China dalam membendung penularan wabak COVID-19. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden pada 26 Mei 2021 telah mengarahkan bahagian perisikan menggandakan siasatan terhadap punca penularan COVID-19. Benarkah virus dijangkiti secara semula jadi? Mungkin daripada pasar haiwan liar di Wuhan atau disebabkan kebocoran makmal di Institut Virologi Wuhan yang sedang menjalankan kajian berhubung kaitan coronavirus dan kelawar. Sumber perisikan mendedahkan 3 petugas makmal itu dimasukkan ke hospital pada November 2019, beberapa minggu sebelum Beijing mengesahkan kes pertama COVID-19 dalam kalangan komunitinya. Kematian mencurigakan saintis terkemuka China, Yusin Zhao, 3 bulan selepas dia memohon paten untuk vaksin COVID-19 bagi pihak Parti Komunis China pada 24 Februari 2020 juga menimbulkan spekulasi. Sambil mengharapkan jawapan apa yang sebenarnya terjadi di Wuhan, dunia terus bergelut dengan pandemik COVID-19 yang setakat ini telah menjangkiti lebih 170 juta orang dan merekodkan 3.5 juta kematian.
Dari Wuhan dia datang dan ke seluruh dunia ia merebak. Virus kecil ini menyelinap ke seluruh pelosok negara dan menyerang tidak kira siapa pun kita. Kehidupan dan pendapatan terjejas dek kerana virus ini. Namun kesengsaraan dan kesusahan yang dihadapi oleh beberapa pihak ini telah membuka jalan para dermawan dan pelbagai individu prihatin untuk membantu insan-insan yang kurang bernasib baik ini. Sebuah badan NGO, Persatuan Pengguna Islam Malaysia atau nama ringkasnya PPIM memainkan peranan yang penting di musim PKP ini. Kita saksikan temu bual eksklusif bersama Datuk Nazim Osman selaku Ketua Aktivis PPIM. Hati mana yang tidak gundah melihat ketidaktentuan ekonomi akibat wabak COVID-19? Hilang sumber pendapatan hanya memburukkan keadaan. Di tengah kemelut isu miskin bandar, Persatuan Pengguna Islam Malaysia hadir membela mereka yang terhimpit. Bersama Presiden Datuk Nazim Johan melihat peranan PPIM di tengah kemelut pandemik kini. Kita menghadapi fasa baru yang nampak gayanya rakyat Malaysia amat gusar dan takut. Jadi kita cuba membantu, cuba menyambung masalah ini kepada pihak-pihak yang berwajib. Kita ni di PPIM kita menawarkan platform. Satu, untuk menerima aduan dan cuba buat sesuatu dan sampai kepada pihak kerajaan dan bekerjasama dengan syarikat-syarikat di luar sana. Kita menyuruh tolong bantu. Kadang-kadang saya pergi hantar bantuan, Seri Perlis, dia pergi hantar susu untuk budak. Pasal dia anak-anak ni minum sirap dengan TO ataupun dengan susu manis. Semua tu tidak sihat. Satu rumah tu 18 orang duduk. Dan ada satu tempat 3 keluarga duduk. Jadi keadaan itu seharusnya tidak membawa kepada tekanan yang melampau. Jadi kita ni ada agenda kita nak memberi rakyat maklumat musim-musim PKP ni apa nak buat. Antara yang kita telah sebarkan, PKP atau tidak, cari masa, mungkin bersenam 20 minit setiap hari. Lepas tu cari makanan yang sihat. Kalau baring saja pun tak kena juga. Jadi ini yang kita perlu rancang, train dengan anak-anak. Kena ada buku PKP. Apa yang kita buat hari ini kena baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ini. Nak bermesra dengan anak kecil pun dia tak larat. Dia balik rumah, makan, tidur. Dewan Gemilang Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM yang dijadikan pusat pemberian vaksin dijadual menerima 31,000 sukarelawan AstraZeneca bermula 5 Mei 2021. Bantras COVID-19 melihat perjalanan program suntikan vaksin yang menjadi rebutan itu juga keupayaan UKM dalam menyediakan fasiliti bagi mempermudah dan mempercepatkan pemberian vaksin kepada penerima. Penerima vaksin sama ada mereka yang kurang upaya, kita sediakan wheelchair. Apa yang penting di sini ialah bagaimana sebenarnya para sukarelawan kita yang terdiri daripada sukarelawan MyVac seramai lebih kurang 35 orang yang bekerja hampir setiap hari. UKM sentiasa bersedia dengan mana-mana saja arahan daripada pihak kementerian khususnya sama ada untuk kita memanjangkan tempoh ini kerana bagi kita bersedia sekiranya pihak kementerian ingin menggandakan lagi bilangan penerima vaksin bagi setiap hari kerana kita dah bersedia dari segi keperluan terutamanya dari segi kemudahan yang kita dah sediakan dan juga bilangan sukarelawan yang ada pada masa ini. Penerima vaksin yang datang ke UKM ini pun pada masa 3 atau 4 hari yang pertama adalah tidak ramai di hari ini. Pada hari yang ke-20 sehinggalah hari ini, kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor peningkatan kes. Semakin tinggi kes yang berlaku di luar sana, semakin tinggi permintaan untuk rakyat Malaysia menerima vaksin. Kita mempunyai objektif yang sangat jelas iaitu memastikan 80% atau lebih rakyat Malaysia mempunyai vaksin yang telah diluluskan oleh kerajaan Malaysia. Vaksin yang diberikan di UKM adalah vaksin AstraZeneca atau AZ. England sendiri menggunakan vaksin ini secara meluas kepada rakyatnya. Malah Arab Saudi hanya membenarkan 2 vaksin untuk rakyat luar negara yang ingin mengerjakan umrah dan haji, iaitu Pfizer dan juga AstraZeneca. Paparan sebentar tadi telah menunjukkan betapa prihatinnya rakyat Malaysia dalam menerima suntikan vaksin yang telah dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Barisan hadapan kita terutama yang bekerja di bahagian ICU, para doktor dan jururawat yang masih bertugas masih lagi berjuang menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kita saksikan paparan kedua di unit ICU Hospital Sungai Buloh.
Bila ada kematian, bukan sahaja staf baru, kita akan sedih. Sebelum pasien meninggal, doktor video call ke family dan bagi tahu keadaan dah jadi tenat dan bagi diorang bersemuka daripada phone. Matron, saya tak boleh terima. Saya tak boleh tengok orang meninggal macam ni. Sedihlah matron. Balik rumah saya tak boleh nak makan. Saya tak boleh nak tidur. Kalau boleh saya boleh keluar daripada ICU tak? Saya tak nak kerja dekat ICU. So tanggungjawab saya menjadi besar untuk nasihatkan diorang untuk stay dekat ICU adalah memang susah. Ada yang paksa rela masuk sebabkan diorang takut macam inilah kematian. Kita duduk dengan diorang, pegang tangan staf saya, bagi tahu kalau staff nurse tak kerja, siapa nak kerja dekat dalam. Kita sekarang dalam situation disaster. Kita kena sama-sama membantu each other. Tak apa, you nak cuti 1 hari, mitra akan bagi 1 hari cuti. Rehatkan. Dekat rumah, banyakkan you punya solat. Lepas tu, datang kerja. Tapi semua nak tu keluar daripada ICU, siapa nak kerja dalam ICU? So, this is a nasihat every day saya kena bagi dekat staff-staff. Pengalaman yang saya tak dapat nak lupakan adalah masa first COVID, saya menerima ramai staf bantuan daripada luar. So masa tu ICU saya mengalami ada staf dapat positif. Daripada situ, separuh daripada staf perlu dikuarantin. Sebagai penyelia jururawat menjaga ICU, saya mengalami trauma yang besar di mana saya macam mana nak run ICU without nurses. Masa tu kita punya kuarantin adalah 14 hari dan diorang dikena duduk rumah, tak boleh datang kerja. Masa tu saya tak dapat nak tidur sebab nak buat rostering untuk esok pagi siapa nak kerja, esok petang siapa nak kerja, malam siapa nak kerja. Kita nak fikirkan adalah sesuatu nightmare. So nasib saya dapat bantuan daripada saya punya ketua penyelia jururawat negeri, carikan staf daripada luar-luar yang ada pengalaman ICU masuk ke ICU. Serta-merta saya kena trainkan diorang. Saya dengan Sister Haida, dia seorang je dengan saya. Kami berdua duduk dan bincang all the newcomers dan saya masa tu run 4 ICU. Saya panggil saya punya intensivist, consultant. Saya bagi tahu keadaan saya sekarang staf tidak mencukupi, tidak boleh bagi rawatan yang optimum sehingga saya punya staf original balik. Harap rakyat Malaysia kita faham kita punya situation sekarang. Seperti mana di dalam media katakan lakonan ke frontliner buat drama ke, no. This is a real situation we facing. Kita minta tolong untuk semua jaga diri sendiri. Kami pun perlu berehat. Kami pun non-stop kerja. Kami pun ada family. Nak bermesra dengan anak kecil pun dia tak larat. Dia balik rumah, makan, tidur. Keluarga kami sendiri, kami tak dapat nak beri kasih sayang pada masa ni sebab kita fokus tempat kerja saja. Hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak ambil kerana dari segi hukumnya memang jelas. Alhamdulillah, hari ini kita dah ada vaksin yang boleh digunakan sebagai penyembuh. Islam menggalakkan supaya kita menggunakan apa saja ikhtiar yang boleh untuk membantu mengubati suatu penyakit. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Tadawaw fa innallaha azza wa jal lam yada' da'an illa wada'a lahu dawain ghaira da'in wahidin al-haram." Nabi SAW beritahu bahawa sungguhnya berikhtiarlah kalian daripada penyakit. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mendatangkan suatu penyakit melainkan menyediakan untuk penyakit itu ubat. Bahkan disebut oleh para ulama hukumnya sunat. Dan kalau sekiranya ubat itu ataupun ikhtiar tadi boleh membantu untuk menyelamatkan orang lain daripada untuk terkesan sama dengan sebab penyakit tadi, maka dia boleh jadi wajib. Apatah lagi apabila dia diwajibkan oleh ulul amri ataupun pemerintah. Hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak ambil kerana dari segi hukumnya memang jelas apa yang disebut oleh Nabi SAW,
mengajak supaya kita berubat. Bahkan bukan muzakarah fatwa kebangsaan, institusi yang terbesar bagi umat Islam, Syekhul Azhar di Mesir juga mengeluarkan fatwa yang sama supaya masing-masing umat Islam mengambil vaksin ini untuk tujuan sebagai prevention ataupun pencegahan. Sudahkah anda mendaftar untuk divaksin? Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Seramai 1,000 penduduk projek perumahan rakyat Kampung Muhibah, sebahagian besarnya warga emas dan orang kurang upaya, menerima dos pertama vaksin mereka melalui projek rintis truk bergerak MyMedic at wilayah baru ini. 2 unit truk digunakan masing-masing dengan kapasiti 500 dos suntikan menerusi inisiatif Kementerian Wilayah Persekutuan bagi menyediakan akses kepada warga wilayah persekutuan selaras pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pihak jawatankuasa minta kita lakukan pilot project, iaitu hari ini kita lakukan secara pilot untuk memastikan semua SOP dan juga protokol perubatan dapat dipenuhi. Pada masa yang sama, konsep membawa vaksin kepada komuniti ini kita buat dengan cara yang lebih fleksibel. Sasaran utamanya ialah pada golongan OKU, kumpulan rentan, warga emas dan sebagainya. Dan yang penting laginya ialah kita permudahkan sistem. Projek rintis ini dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Yayasan Wilayah Persekutuan. Di BKL telah diberi peranan yang pertama sekali untuk menyediakan logistik. Kita juga terlibat dari segi berkomunikasi dengan penduduk penerima di satu kawasan itu. Jadi mereka pergi unit ke unit untuk mendapatkan status sebenarnya penghuni flat ni. Ada juga golongan yang kita rasa golongan yang memang kurang bernasib baik jugalah. Mereka tidak ada kemudahan internet, tidak ada mat sejahtera. Jadi itulah golongan yang kita nak berikan perhatian, termasuk OKU yang ada penyakit kronik. Mobile vaksin ini adalah untuk memudahkan para penduduk supaya dapat turun saja daripada pintu mereka, telah ada tempat untuk divaksinkan. Jadi persediaannya ialah untuk mendapat siapa yang boleh divaksinkan. Kita kena memastikan kemudahan untuk mereka diberi untuk sampai ke mobile vaksin kita ni. Jadi kemudahan-kemudahan macam tu yang kita kena fikirkan. Sama ada kursi roda. Jadi dari segi aspek tu kita kena pastikan ada. Ini adalah jalan terbaik. Jalan terbaik untuk mempercepatkan matlamat kerajaan untuk memvaksin 80% penduduk di Malaysia. Penduduk Kampung Muhibah jelas teruja menyertai program ini yang bertujuan membawakan vaksin kepada rakyat sekaligus dilihat berupaya membendung segera penularan wabak COVID-19. Gembira sangat pasal semua jalan dengan lancar dan teratur lah. Kepada yang belum ambil vaksin, ambillah vaksin. Selamat dan bagus untuk diri kita. Teruja jugalah nak ambil ni. Apa yang kerajaan dah bagi tu itu adalah terbaik untuk semualah. Kena ambil lah juga. Kalau kita tak ambil macam tak bebas. Macam kita itu terasing lah kerja diri kita kan. Diorang dah ambil, kita tak ambil pula kan. Penerima vaksin kebanyakannya adalah warga emas dan orang kurang upaya. Dan ini adalah salah satu daripada 7 inisiatif Wilayah Jagna 5.0 untuk memastikan 80% penduduk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mendapat suntikan vaksin pada penghujung Ogos 2021. Kita mengharapkan lebih ramai rakyat Malaysia yang akan menerima suntikan vaksin ini untuk mencegah diri daripada virus COVID-19. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Seorang lagi selebriti tanah air, pelakon Hamidah Wahab telah pun diserang COVID-19 pada hari raya pertama Aidilfitri yang lalu. Kita saksikan video call eksklusif bersama beliau. Sebenarnya kakak sakit lagi 1 hari nak hari raya. Tiba-tiba rasa macam menggigil, demam gitu. Besok paginya akak terus collapse. So dia kata, okey kakak kena pergi mak saya dekat ni Serdang gitu. Ya Allah, dia kata, dia cakap lah boleh ke saya duduk kat rumah, kuarantin kat rumah keadaan sihat. Tetap, for your age. Pasal daripada pagi tu kakak masuk sampai pukul 3 pukul malam kakak cek darah, non-stop orang COVID ni datang. Sampai pukul 3-4 pagi. Ya Allah ya Tuhanku, saya kata selama ni kita tak tahu, kita dengar orang kata bohong, kerajaan bohong, itu bohong. It's not bohong, it's true.
Kesian budak-budak frontliner tu yang kita rasa memang kita kena salute dia dan kita kena appreciate apa yang buat diorang without. Ya Allah, tak berhenti, baik lelaki baik perempuan, and they are very nice person. Cuma diorang tak boleh nak pantau kita satu-satu sebab yang masuknya beribu. Kenapalah kita tak dengar apa yang kerajaan cakap? Dia cakap tu untuk kita tau. Itu yang kakak sedih sangat. Why kita selalu menyalahkan kerajaan? I duduk cakap dengan makcik-makcik sana, makcik tengok tak apa yang terjadi. Kenapa orang betul nak. Kau tak masuk sini mana kita tahu. You bayangkan breakfast dikasih kita makan. Lepas tu tengah hari lunch time. Lepas tu dinner, kopi, teh, air semua ready. So what you want? You think negeri lain tu boleh dapat macam tu ke? Memang baguslah kalau makcik-makcik pergi. Bila yang sakit tu jangan takutlah. Pergilah kat Maisoo. Dan tak kita pergilah. Sebab dia jaga kita dengan betul. Tapi kalau cuba kita kat rumah seseorang, siapa nak, mana time kita nak panggil ambulans, mana time kita nak pergi, orang semua takut nak dekat dengan kita. Makcik-makcik yang semua yang saya interview kat situ, dia kata makcik tak keluar nak, tak pergi mana-mana pun sayang. Dia kata anak dia yang bekerja, pergi balik, satu hari anak dia demam, bapaknya yang tak ada apa-apa ni, yang tak pernah keluar rumah, kesian tengok anak hantar pergi doktor, bapaknya pun kena COVID. Suaminya agaknya quite serious, agaknya tak tahu dia masuk kat mana, meninggal. Anak-anak ni kena faham kat mak bapak ni. Kalau mak bapak tak payahlah datang nak, tak payahlah. Duk sibuk-sibuk nak pergi sangat, rindulah apa. Ada time yang boleh jumpa. Memang kita rindu mak bapak kita. Tapi penyakit kita tak tahu ni siapa yang bawa. So, lepas tu tak boleh jumpa lagi tengok orang sebelah tu. Satu family. Macam mana boleh kena satu family ni? Semalam dua raya datang. Satu orang pun tak tahu siapa nak turun siapa, tak tahu siapa. Semua satu kena. Memang betul, kita jangan ambil mudah tentang COVID. Kepada warga emas yang mendapati diri anda tidak sihat, cepat-cepatlah jalani pemeriksaan diri anda. Itulah antara nasihat berguna pelakon Hamidah Wahab yang telah menghadapi betapa peritnya diserang COVID-19. Itu sahaja paparan Banteras COVID-19 pada minggu ini. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Jaga SOP, duduk diam-diam di rumah. Ingat, Banteras sampai tumpas, kita mesti menang. Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang bermula pada 1 Jun lalu disambung selama 14 hari lagi sehingga 28 Jun 2021. Ia diputuskan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 berikutan kes harian yang masih tinggi iaitu melebihi 5,000 sehari.